أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan kita bertemu lagi dalam satu lagi sesi live daripada Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Shah, iaitu siri Al-Quran Sahabatku. Kita mengadakan program tahsin surah-surah pilihan, yang mana kita sudah pun bersiaran pada minggu lepas sebanyak 3 siri. Dan insya-Allah pada minggu ini, pada hari ini kita akan bersiaran secara langsung daripada Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Dan dimaklumkan tuan-tuan, bersedikit perubahan jadual pada minggu ini, iaitu minggu ini kita hanya akan bersiaran sebanyak 2 kali sahaja. Sepatutnya dijadualkan hari ini, esok dan juga hari Khamis. Cumanya esok kita akan beri laluan kepada siaran live juga daripada Facebook Masjid. Tetapi program yang berbeza, iaitu program Khatam Al-Quran. Sempena kita meraihkan bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita menyambut nuzul Al-Quran, maka kita adakan majlis Khatam Al-Quran esok, insya-Allah. Dan sebelum majlis Khatam Al-Quran itu bermula tuan-tuan, kita akan adakan satu sesi live juga, iaitu live Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, iaitu kita akan mentadabbur ayat daripada surah Yusuf, dan insya-Allah akan diisi oleh panel jemputan dan juga panel yang terdiri dalam kalangan imam Masjid Al-Muktafi Billah Shah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan jangan lupa pastikan follow ataupun tonton siri live Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Shah esok, untuk kita ikuti majlis Khatam Al-Quran. Yang sebelumnya itu kita adakan sesi tadabbur surah Yusuf. Sebelum itu, sebelum saya mulakan pada hari ini, suka untuk saya mengingatkan tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian untuk sama-sama like, yang belum lagi like, page Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Shah, Masjid Al-Muktafi Billah Shah, dan juga subscribe YouTube channel Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Di sana kita sediakan banyak konten ataupun pengisian yang bermanfaat. Kita ada bacaan surah-surah pilihan, kita ada amalan zikir al-ma'thurat, kita ada tazkirah satu hari satu hadis sepanjang bulan Ramadan. Dan hari ini sudah pun kita masuk pada hadis yang ke-18. InsyaAllah tuan-tuan boleh ikuti pengisian tersebut di YouTube channel TV MAMBS. TV MAMBS, boleh ke YouTube channel masjid lah. Kemudian yang belum lagi follow Instagram masjid, boleh sama-sama follow di channelnya mambs.kt, mambs.kt, insya-Allah. Moga boleh tuan-tuan yang ada dalam live sekarang ni boleh komen sekiranya siaran di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Sekejap saja lagi kita akan mulakan. Alhamdulillah, Muhammad Maznun kata area Gombadak clear, alhamdulillah. Share tuan-tuan, semoga live kita yang akan kita mulakan sebentar lagi ni boleh memberikan manfaat, insya-Allah. Hari ini lupa untuk saya maklumkan, kita akan memperelokkan bacaan tahsin surah At-Tin dan juga surah Al-Alaq. Suka untuk saya ulang, tujuan pihak masjid mengadakan siri tahsin ini adalah untuk kita bantu imam-imam, ayah-ayah
yang berada di rumah, yang terpaksa atau bukan terpaksa lah, yang mengambil peluang dalam musim PKPB sekarang ini, dalam keadaan kita masih lagi tidak boleh menunaikan salat tarawih berjemaah di masjid, maka kita ambil peluang untuk kita menunaikan salat tarawih di rumah diimamkan oleh ayah-ayah, abang-abang semua. Tak. Kita ambil peluang ini dan dalam masa yang sama kita memperbetulkan bacaan. Hari ini kita akan cuba ringkaskan sebab banyak dah sesi sebelum ini, siri-siri sebelum ini yang kita dah menyebut asas-asas ilmu-ilmu asas berkaitan dengan tajwid dan sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan cuba mempercepatkan sikit. Kita akan cover dua surah, iaitu surah At-Tin dan juga surah Al-Alaq. Siti Nurhaiza maklumkan area Bandar Baru Bangi clear. Alhamdulillah, jauh tu. Ikuti siaran live kita. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan, kalau sudah bersedia, kita boleh mulakan sekarang insya-Allah. Okay, hari ini kita akan memperincikan bacaan surah At-Tin dan juga surah Al-Alaq. Baik, tuan-tuan boleh bersedia dengan mushaf masing-masing. Boleh buka pada surah At-Tin dan juga dalam muka surat yang sama adanya surah Al-Alaq. Baik, kita akan mulakan insya-Allah. Baik, sebelum kita mulakan dengan bacaan surah At-Tin ini, sama-samalah kita memulakan sesi tahsin kita ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, kita akan mulakan sesi tahsin ini dengan saya akan membacakan terlebih dahulu keseluruhan surah At-Tin. Kemudian kita akan pergi satu persatu untuk kita memperbetul dan memperelokkan bacaan kita insya-Allah. Sama-sama boleh baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan. Bila kita masuk dalam surah At-Tin ini, biasanya surah At-Tin ni surah yang pendek dan senang untuk kita baca lah. Biasanya orang baca surah At-Tin, tak kira lah waktu mana pun boleh, tak ada masalah. Tetapi biasa surah pendek-pendek ni kita baca pada
solat yang kita baca secara jahar tetapi yang pendek waktunya, umpamanya solat maghrib lah, boleh untuk kita baca. Baik, kita akan mulakan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok di skrin yang saya paparkan ini, insya-Allah. Baik, kita mulakan pada surah berpermulaan, iaitu bacaan basmalah yang sudah pun kita betulkan pada minggu lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Pastikan makhraj ha itu tepatlah, yang kita ulas pada minggu lepas, iaitu berada di pertengahan halqum. Baik, kita pergi pada ayat yang pertama, wattini wazzaitun. Baik, wattini wazzaitun, at-tin. Baik, kita sebut terus pada perkataan alif lam ini, kita perlu kita jelaskan wal tin, oleh kerana ia ni adalah alif lam syamsiah seperti mana yang kita bahaskan minggu lepas, maka terus kita masukkan sebutan pada huruf ta. Baik, wattini, ya ini ada mat, ada panjang, maka kita kena panjangkan 2 harakat kadarnya lah. Wazzaitun, makhraj za, seperti biasa kita sebut huruf z. Beza dengan makhraj za ni, tengok makhraj za dia berbeza dengan makhraj za. Tuan-tuan kena bezakan seperti mana yang dah kita sebut minggu lepas. Oleh kerana dia zai ini dia bersabdu, maka kita kena tekankan dia sikitlah. Wazzaitun, jangan sebut wattini wazaitun. Tak ada sabdu di situ. Pastikan dia ada sabdu di sana. Kita tekankan sikit. Wattini wazaitun. Baik. Kemudian ayat yang kedua, waturi. Waturi, ta, makhraj ta seperti mana yang kita sebut. Cara untuk kita betulkan makhraj, sifir dia tuan-tuan kalau masih ingat. Tak. Ta, tan, walitatna, minal mutni mutatan walitata. Ta, cuba sebut tuan-tuan. Ta. Jadi makhraj ta, tuan-tuan, kebiasaan yang kesalahan yang selalu orang buat, dia samakan makhraj ta dengan ta. Wattini wazzaitun, waturi sinin. Waturi salah bila watu salah. Waturi tu, makhraj huruf ta ini sifat dia bersifat isti'la, dia bersifat sedikit meninggi. Ta kita sebut. Kalau sebut to pun ta, tidak betul, tidak tepat. Ta walaupun bunyinya lebih kurang sama ta, tapi tepat keluarnya itu tidak tepat. Ta, waturi, waturi sinin. Baik, kita teruskan. Wahadzal baladil amin. Wahadza, makhraj huruf dha, dhadhan. Walidhadna, minal mudhni mudhadhan, walidhadha. Dha makhraj ini berada di hujung lidah. Wahadzal baladil amin. Baik, ini saya rasa tidak ada masalah kerana dia tidak ada tempat yang kena dengung dan sebagainya. Wahadzal, dan ini alif lam yang kita kena jelaskan, alif lam qamariyah yang kita kena jelaskan bacaan alif lamnya. Sama juga al-amin, wahadzal baladil amin. Okey, ini tak ada masalah. Baik, kita teruskan. Tuan-tuan, kalau saya laju sikit sebab kita cuba untuk cover 2 surah hari ini. Baik, terusnya. Laqad khalaqnal insan. Kita ambil situ dulu. Cuba ambil situ dulu. Laqad, makhraj huruf da, huruf da apabila kita matikan, hukumnya adalah qalqalah tuan-tuan. Qalqalah. Maka kita kena lantunkan. Laqad. Sama juga dengan huruf qaf mati. Di sini tuan-tuan kena hati-hati ya. Sebab dalam
tempat yang hampir sama, dalam ayat yang sama, perkataannya sebelah-sebelah. Dua-dua tempat adanya qalqalah. Laqad khalaqna. Kita kena bersungguh sikitlah bacaan tu. Laqad khalaqna. Laqad khalaqna. Seperti mana yang kita sebut pada minggu lepas, apabila bertemu dengan huruf qaf mati, kita kena sedikit berhati-hati. Jangan bila kita nak qalqalahkan ia, dan ni huruf qalqalah, qaf ni juga huruf qalqalah, yang mana maksud qalqalah ni kita kena lantungkan balik huruf tersebut. Jangan sampai kita membariskan huruf qa. Laqad khalaqna. Salah. Laqad khalaqna. Salah. Sikit saja. Dalam keadaan kita menjaga sifat, menjaga hukum qalqalahnya itu, tapi sikit saja, jangan sampai kita bariskan. Laqad khalaqna. Berbeza dengan laqad khalaqna. Beza. Jadi sikit saja, kena hati-hati tuan-tuan. Laqad khalaqnal insan. Insan. Di situ nun mati bertemu dengan huruf sin. Hukum di situ adalah ikhfa. Ikhfa hakiki. Apabila ikhfa, mana kita sembunyikan bunyi nun mati berkenaan insan. Laqad khalaqnal insan. Dengung kadar dua harakat. Laqad khalaqnal insana fi di sini panjang. Kadar berapa harakat tuan-tuan? Di sini hukumnya adalah mad jaiz munfasil. Hukum dia adalah mad jaiz munfasil di sini. Baik, maka di sini kita boleh ada beberapa pilihan untuk kita baca. Kita boleh baca 2, kita boleh baca 4, ataupun kita boleh baca 5. Tuan-tuan, tapi pilihan itu bukannya sesuka hati kita boleh buat tuan-tuan. Kata guru Al-Quran kami, bila kita memilih untuk baca 4, pada setiap tempat dalam Al-Quran yang ada mad jaiz, ketika kita baca itu mesti 4. Dia kena sekata lah, terutamanya bila nak jadi imam solat. Janganlah sekejap mad jaiz baca 2, sekejap mad jaiz baca 4. 4 dengan 5 tu mungkin tak banyak beza lah dengarnya, kan? Kejap baca 2, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lepas tu sekali lagi baca pula laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bila kita memilih untuk baca 2, maka tetapkanlah baca 2 tuan-tuan. Tapi kalau kita milih untuk baca 4, selaraskan bacaan harakatnya itu. Baik. Taqwim sama juga. Qaf yang mati perlu kita hati-hati. Dan waw yang berbaris bawah, kena juga hati-hati. Taqwim. Wim, bukan wim. Bukan we, tak ada we. Tak ada wa baris macam mana nak jadi we. Tak ada. Wa baris bawah bunyinya wi. Maka wa baris bawah bunyi wi bertemu dengan ya, mat dan juga mim. Wim. Gitu. Bukan wim. Taqwim. Tuan-tuan sebut taqwim. Okey. Baik. Seterusnya. Thumma radadnahu asfala safilin. Thumma, sini mim bersabdu, maka wajib untuk kita dengung. Radadna, da juga berbaris mati. Hukumnya qalqalah sama seperti laqad. Radadnahu asfala. Asfala safilin. Sin mati, tuan-tuan. Kebiasaannya orang akan lantunkan dia. Ini satu kesalahan lah bila kita baca Quran. Asfala. Asfala. Itu salah tuan-tuan. Ini contoh lah. Contoh apabila orang membaca pada perkataan, pada tempat yang ada perkataan sin mati. Biasanya dia lantunkan balik. Asfala safilin. Salah. Dia sin mati, matikan begitu sahaja. Tidak perlu, bahasa mudahnya tak perlu kita lantunkan balik. Asfala. Asfala. Begitu sahaja. Asfala safilin. Baik. Teruskan.
Illalladzina amanu wa amilus salihat. Kita berhenti situ. Baik, kita berhenti situ. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Baik, apa yang kita nak betulkan di sini? Tengok, perhatikan dia tidak ada dengung. Cumanya kena jaga pada hukum mat je lah. Jaga pada hukum mat. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Makhraj sad. Salihat. Makhraj ha kena jaga tuan-tuan. Salihat salah. Baik, boleh ke nak berhenti di situ? Boleh ke tuan-tuan nak berhenti di sini? Boleh ataupun tidak? Kalau kita nak berhenti di sini, maaf, di sini, boleh, tidak ada masalah. Sebab di situ tidak ada waqaf qabih. Kalau tuan-tuan perasan dalam Quran, dia ada tanda waqaf lam alif tu. Itu adalah waqaf qabih. Apa makna waqaf qabih? Waqaf yang tercela, dilarang. Tidak boleh berhenti di situ. Tapi sini ada tak? Tidak ada. Maka bolehlah untuk kita berhenti. Dalam keadaan kita cuba memahami makna bila kita cuba untuk waqaf di tengah-tengah ayat. Kalau boleh ambil satu nafas, lagi bagus. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nampak? Saya baca sangkut kan? Ada, kalau kita bicara waqaf, ada namanya waqaf ittirari. Waqaf yang kita berhenti, kita waqaf secara terpaksa. Sama ada kita batuk ataupun tak ada suara, kan? Contoh tadi kita terhenti dekat falahum. Jangan pula kita sambung pada ajrun. Ambil balik. Falahum ajrun. Dalam bab waqaf dan ibtidak ni tuan-tuan kena hati-hati sikit. Mungkin pernah disebut oleh sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Syafiq Hakimi. Tapi saya nak sebut lagi sekali. Dalam bab waqaf dan ibtidak ini, kita kena hati-hati. Bimbang, maknanya jadi lain. Tidaklah bertukar makna. Umpamanya kalau biasa disebut, kita buat ayat dalam bahasa Melayu. Saya makan roti Bengali bawah rumah. Roti Bengali. Ada sini roti itu nama dia roti Bengali. Saya makan roti Bengali bawah rumah. Kalau ayat tu tuan-tuan, kita tersilap waqaf dan ibtidak. Ni nak buat contoh lah ni. Saya makan roti. Kita waqaf. Kita ibtidak balik. Bengali bawah rumah. Maksud yang berbeza. Padahal nak khabar kita makan roti tu. Bukan nak khabar Bengali bawah rumah. Maaflah, bukan nak sebut Bengali dan sebagainya. Kita buat contoh. Maka waqaf dan ibtidak begitulah. Begitu. Malah lebih lagi kita kena jaga. Supaya maknanya tidak jadi lain. Okay? Maka bila kita berhenti pada falahum contohnya, terhenti pada falahum, jangan terus sambung ajrun ghairu mamnun. Kita ambil balik. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ini tuan-tuan, kita tak jumpa lagi ayat yang panjang. Surah-surah lazim ni kebanyakan ayatnya pendek-pendek. Maka mungkin tidak timbul masalah bab waqaf dan ibtidak. Cuma saya sebut terlebih dahulu supaya kita mengambil perhatian. Baik. Teruskan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama. Ingat elok-elok saya sebut pada minggu lepas. Cara sebutan kita, sekalipun kita ni Melayu, jangan nampak sangat Melayu bila kita baca Quran. Jangan nampak sangat cara kita sebut tu. Fama. Jangan. Fama. Bagi ada lahjah sikit. Fama yukadzibu. Kadzibu. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Jaga jaga setiap tempat tu. Alaysa Allah. Alaysa. Di sini kita dah sebut pada minggu lepas hukumnya sama seperti ayat yang kita baca pada surah Ad-Duha dan juga surah-surah yang lain. Adanya tempat begini yang dinamakan maklin. Ya ataupun huruf ma sebelumnya huruf berbaris atas bertemu dengan huruf mat selepasnya, maka di situ kena panjangkan sedikit, lembutkan sedikit. Alaysa.
Sempurnakan hak-hak pada baris huruf berbaris di atas itu, iaitu lam pada dalam konteks ini adalah huruf lam dan juga huruf ya mat yang mati itu kita kena sempurnakan haknya. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Makhraj ha. Jaga tuan-tuan. Ha. Makhraj ha berada di tengah halqum. Ha di sini. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Habislah kita. Sadaqallahul azim. Baik. Biasanya surah At-Tin ni mudah saja untuk kita lancarkanlah. Sebab di surah yang pendek. Suka untuk saya sebutkan di kesempatan ini juga. Disebut dalam kitab Al-Adhkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkenaan anjuran untuk kita membaca doa sekiranya kita sampai pada ayat-ayat yang tertentu. Anjuran untuk kita membaca doa sekiranya sampai pada ayat-ayat yang tertentu dalam Al-Quran. Di sini dalam kitab Al-Azkar ini disenaraikan beberapa tempat yang mana bila kita sampai pada tempat tersebut, sunnahnya adalah kita berdoa sekalipun dalam salat. Sebab tu tuan-tuan kalau perasan bila contoh imam baca surah At-Tin, habis saja baca surah At-Tin, dia akan diam sekejap. Sebenarnya mengambil sunnah Nabi baca doa apabila sampai pada ayat tertentu. Antaranya apabila sampai pada ayat alaysallahu bi ahkamil hakimin, ayat yang terakhir dalam surah At-Tin. Diriwayatkan daripada Huzaifah bin Yaman. Saya baca sikit hadis Nabi. Kata Huzaifah, aku solat bersama Nabi SAW pada satu malam. Baginda memulakan dengan membaca surah Al-Baqarah. Aku katakan dalam hati baginda akan rukuk pada ayat ke-100. Namun baginda terus melanjutkannya. Aku katakan dalam hati baginda menyelesaikannya dalam satu rakaat kemudian rukuk. Yakni baginda selesai, Huzaifah menyangka baginda akan selesai baca satu surah Al-Baqarah kemudian rukuk. Namun baginda melanjutkannya dan membaca surah An-Nisa. Kemudian melanjutkannya dengan membaca surah Ali Imran. Baginda membaca secara perlahan. Ni Huzaifah cerita. Apabila melalui ayat tasbih, baginda bertasbih. Apabila melalui ayat mengenai permohonan, baginda memohon. Apabila melalui ayat mengenai perlindungan, baginda memohon perlindungan. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Maknanya sunnah Nabi SAW, bila Nabi sampai pada ayat-ayat tertentu, Nabi akan katakan ayat tu ayat untuk bertasbih, Nabi akan bertasbih. Dan ada dalam diriwayatkan di sini, apabila Nabi SAW sampai pada ayat alaysallahu bi ahkamil hakimin, maka diucapkan bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Tuan-tuan cuba ikut saya. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Apa makna dia tuan-tuan? Benar dan aku atas yang demikian itu termasuk dalam golongan orang-orang yang bersaksi. Ni apabila imam, termasuk juga disebut oleh Imam An-Nawawi, apabila sampai pada ayat-ayat tertentu, disunatkan untuk imam, makmum dan orang yang solat sendiri untuk mengucapkan doa ataupun tasbih itu. Sama seperti bacaan amin dalam solat. Yang mana imam sebut amin, makmum pun disunatkan sebut amin. Amin. Begitu. Maka dalam kebetulan kita sampai pada surah At-Tin ini, disebut dalam riwayat apabila sampai pada ayat alaysallahu bi ahkamil hakimin, maka kita ramai-ramai imam boleh baca tapi jangan baca kuatlah. Bisik saja. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Kemudian baru kita rukuk. Allahu akbar.
Ni bacaan dalam solat. Tak. Ataupun kalau tuan-tuan nak catat sedikit, ada lagi ayat-ayat lain yang mana apabila Nabi sampai pada ayat-ayat yang berkenaan, Nabi akan berhenti dan Nabi akan ucapkan doa-doa dan tasbih tertentu. Antaranya adalah ayat yang terakhir dalam surah Al-Qiyamah. Ayatnya adalah Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Tadi alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah Ta'ala tanya, bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Kita pun jawab, bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Benar, dan aku atas yang demikian itu menjadi golongan orang yang bersaksi. Sama juga apabila sampai pada ayat yang terakhir surah Al-Qiyamah. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Adakah Tuhan yang menjadikan semuanya itu tidak berkuasa menghidupkan orang-orang yang mati? Tentulah berkuasa. Maka kita jawab, bala ashhad. Bahkan benar aku bersaksi. Ni cara kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang mana kita baca, mesti kita ada kefahaman dan ilmu tentangnya. Ada banyak lagi. Tuan-tuan, antaranya dalam ayat terakhir, ayat 50 surah Al-Mursalat. Ayat 50 surah Al-Mursalat. Tuan-tuan nanti boleh cari sendiri. Dan apabila baca pada ayat berkenaan, kita sebut selepas itu, Amanna billah. Amanna billah. Tu. Antaranya ada lagi apabila Nabi sampai pada ayat berkaitan dengan azab, contohnya Nabi membacakan doa, Allahumma inni as'alukal afiyah. Nabi minta perlindungan daripada azab berkenaan. Sebab tu tuan-tuan, bila Quran ni kita baca, kita cerita sikit, bila sahabat dan juga Nabi sendiri apabila menerima wahyu, beratnya wahyu itu, sehinggakan apabila Nabi membaca satu surah yang menceritakan berkaitan dengan azab, satu ayat menceritakan berkaitan dengan azab, sampai berubah rambut Nabi. Kita berubah mikir masalah keluarga, masalah kewangan. Nabi berubah menerima wahyu. Diriwayatkan. Mana nak kata beratnya amanah kalamullah yang diamanahkan kepada Nabi SAW. Maka tugas kita adalah memperbaiki, memperelokkan bacaan untuk kita memenuhi hak-hak yang sepatutnya kita jaga terhadap kalamullah. Baik tuan-tuan. Habis sekadar tu. Sedikit perkongsian lah ilmu pada hari ini. Mudah-mudahan kalau yang dah tahu boleh menjadi yang dah tahu boleh refresh balik. Yang belum tahu mungkin boleh, sekejap tuan-tuan, yang belum tahu mungkin boleh sebagai ilmu tambahan. Baik, kita akan teruskan kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Alaq. Baik, sebentar ya. Besar sangat. Okey, baik tuan-tuan. Kita akan teruskan kepada surah yang seterusnya, iaitu Suratul Alaq. Antara riwayat yang menyebut ini merupakan surah ataupun wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eloklah kita tahsin surah ini pada hari ini bersempena dengan nuzul Al-Quran yang kita lalui sekarang ini. Kita tahu sedikit sebanyak sejarah untuk kita mengenang pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita teruskan dengan bacaan surah Al-Alaq.
Seperti biasa saya akan baca keseluruhan terlebih dahulu dan tuan-tuan boleh ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul Azim. Baik tuan-tuan. Seperti biasa kita bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perlulah dijaga akan hukum hakam yang terkandung dalamnya. Ayat yang pertama, Iqra'. Iqra'. Seperti yang kita sebut tadi, qaf mati. Perlu hati-hati tuan-tuan, jangan kita bariskan dia. Iqra'. Iqra'. Makhraj hamzah berada di permulaan. Iqra'. Beza tu. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Sama juga. Khalaq. Qaf mati. Kita kena jaga. Walaupun qaf di sini berbaris, tapi mati disebabkan kita waqaf, kita berhenti. Maka juga kita kena jaga hukum qalqalahnya di situ. Ada orang tersilap faham. Qalqalah berlaku apabila huruf qalqalah itu berbaris mati semata-mata. Bila kita matikan dia kerana waqaf, juga kita kena jaga hukum qalqalahnya. Khalaqal insana min 'alaq. Min 'alaq. Nun mati bertemu dengan ain, hukum dia izhar. Izhar halqi. Maka kita kena jelaskan sebutan nun dengan dengung yang tidak sempurna. Min 'alaq. Min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Iqra' wa rabbukal akram. Tuan-tuan cuba dengar saya sebut tidaklah terlalu berangin. Janganlah sampai gitu semua. Akram. Sikit je. Nak bagi nampak keindahan dalam bacaan kita. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam. Alladhi 'allama bil qalam. Sini hukum-hukum yang kita dah sebutkan tuan-tuan, saya tidak akan detailkanlah. Cukup untuk kita berhati-hati pada setiap tempat. 'Allamal insan. Sama juga nun mati bertemu dengan sin, hukum dia adalah ikhfa. Insan. Ma lam ya'lam. Mim yang mati kena rapatkan bibir. Ma lam ya'lam. Baik. Kita teruskan. Kalla innal insana layatgha. Kalla. Di sini hukum dia sama tadi tuan-tuan. Mat, alif mat bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan, dua kalimah, hukumnya adalah mat jaiz munfasil. Kita boleh baca 2, kita boleh baca 4, kita boleh baca 5. Tapi pastikan
Panjangnya di sini betul lah. Kalla innal insana layatgha. Sama juga nun mati bertemu dengan sin, hukum dia adalah ikhfa. La yatgha, ta mati, maka kita kena qalqalahkan ia. Jaga qalqalah. La yatgha. Baik, di sini selalu orang tersilap baca an dengan dia bunyikan nun ni. Dalam keadaan begini nun mati bertemu dengan ra, hukum dia idgham bila gunnah. Kita masukkan tapi tanpa dengung. Ar-ra'a, ar-ra'a, masukkan, tak perlu bunyi dah nun ni. Ar-ra'a, ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu istaghna. Terus, tak perlu kita bunyikan nun yang mati. Inna ila rabbika ruj'a. Sini juga selalu orang tersilap baca apabila dia tertinggal sabdu pada atas huruf ra ini. Biasa dibaca inna ila rabbika ruj'a. Hati-hati tuan-tuan. Disebabkan di sini ada alif lam dan ra ini bersabdu, maka kena masukkan sebutan perkataan ra itu selepas kita sebut huruf kaf. Inna ila rabbika ruj'a. Bika ruj'a. Okay. Ara'aita alladhi yanha. Ara'aita alladhi yanha. Ni kita jagalah hukum hakam yang berada di sini. Ara'aita. Sama juga seperti alaysa tadi. Hukum di sini adalah mad lin. Mad lin berlaku apabila huruf mad sebelumnya huruf yang berbaris di atas. Ara'aita. Jangan kita kaluk nak baca. Ara'aita. Sempurnakan dulu hak pada huruf hamzah ini dan juga hak pada ya mati. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Tengok, ba mati juga terkandung dalam hukum qalqalah. Ba mati juga terkandung dalam hukum qalqalah. Abdan, abdan. Kita perbetulkan makhraj huruf ba. Baban walibabna minal mubni mubaban walibaba. Okey, begitu ya. Maka apabila kita bertemu dengan ba mati, kita kena jaga hukum qalqalahnya. Abdan idza shalla. Baik. Teruskan. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana. In kana, nun mati bertemu dengan huruf kaf juga termasuk dalam hukum ikhfa, maka kita sembunyikan. Sembunyikan bunyi nun mati. In kana. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Baik, teruskan. Au amara bittaqwa. Au amara bittaqwa. Baik. Di sini ta ni bersabdu. Sama saja dalam keadaan yang lain, cumanya kita kena hati-hati. Sebab ada dalam kalangan pelajar yang saya ajar mengaji, dia biasa terus baca au amara bittaqwa. Dia tertinggal sabdu pada ta ini. Maka dia agak catchy sikit di sini tak, kalau kita tengok rentaknya. Sebab ayatnya pendek-pendek, maka kita kena jagalah setiap tempat. Au amara bittaqwa. Baik, teruskan. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Baik tuan-tuan. Di sini kita kena perhatikan pada mim
mati bertemu dengan ba. Namanya adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Dalam bab ikhfa syafawi ini, kebanyakan orang dia akan argue lah. Mim ni, cara nak masuk dengan huruf ba ni, kita kena tutup terus bibir ke, kena renggangkan sedikit bibir. Sebenarnya dalam kaedah bacaan ni ada khilaf. Perbezaan pandangan. Ada yang kata tutup terus pun betul, tapi bukan tutup dengan rapat sangat. Seperti alam ya'lam, begitu. Tidak tekan sangat, tapi sekadar tutup. Kalau tutup yang betul-betul tutup, alam ya'lam bi anna Allah, alam ya'lam bi anna Allah. Tidak, itu yang tutup terus, rapat terus bibir, tetapi tidak ditekan rapatnya. Kalau contoh tekan gua ni, hak salah. Alam ya'lam bi anna, itu salah. Bukan begitu. Ada juga yang mengatakan cara untuk kita ikhfa di sini, kita tutup rapat bibir, tapi di antara kedua bibir itu seumpama ada ketah. Tetapi ini bukanlah pandangan yang banyak, pandangan yang ramai. Adapun pandangan yang ramai, dirapatkan bibir tapi tidak terlalu rapat, seperti yang saya buat tadi. Maka terpulang, saya tidak mengimpose, maknanya mesti buat begini-begini, tidak. Ada orang yang dibertalaki dengan gurunya, maka gurunya mengajar supaya dirapatkan bibir. Ada yang bertalaki dengan gurunya, maka gurunya mengajar supaya direnggangkan sedikit bibir, sekadar muat satu helai kertas di antara kedua bibir. Jadi terpulang. Cumanya saya nyatakan dari sudut faktanya adalah di sini terdapat khilaf. Terdapat khilaf, maka tak perlu kita balah lah. Tak. Lagipun perbezaannya tidaklah sangat ketara. Cuma kita kena pastikan di sini hukumnya adalah ikhfa syafawi, maka kita kena jaga hukumnya. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalau contoh yang yang renggang ke bibir macam mana? Alam ya'lam bi, lam bi. Kalau rapat, alam ya'lam bi anna Allah. Keadaannya lebih kurang sama, tapi bunyi sedikit berbeza. Jadi saya sekadar menerangkan apa yang hukum berada di sini. Teruskan. Kalla la illam. La illam. Terus masuk kepada huruf lam. Tak perlu lagi bunyi huruf nun. Sini kena hati-hati tuan-tuan. Yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Banyak tepat yang kita kena jaga di sini. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Banyak tepat kena jaga di sini. Yanta, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa. Lanasfa'an bin. Sini tanwin bertemu dengan ba, juga kena jaga. Binna juga kena jaga dengung di sini. Jadi banyak tepat kita kena jaga, hati-hati tuan-tuan. Baik, teruskan. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ikhfa. Kita kena dengung dua harakat. Kadhibatin di sini adalah izhar. Jangan pula kita dengung dua-dua tempat. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Mentang-mentang baru belajar bab ikhfa, habis tepat dia nak ikhfa. Jangan begitu. Hati-hati. Di sini tin khati'ah. Kita jelaskan. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Ada juga orang sambung bacaan dia. Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah. Dan ayat yang terakhir, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu. La tuti'hu. Hati-hati tuan-tuan, bukan la tuti'. La
la tuti'hu. Ada juga orang yang baca dua-dua dia ta'kan sini. Kalla la tuti'hu. Salah juga. Ada orang baca dua-dua dia ta'kan di sini. Hati-hati. Kalla la tuti'hu. Salah juga. Ta yang pertama, ta yang kedua. Maka kena biasakan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Waqtarib. Iqtarab. Waqtarib. Sini dua qalqalah dalam satu perkataan. Lagi dahsyat tuan-tuan. Lagilah kita kena jaga di situ. Waqtarib. Qaf mati di sini dan juga ba yang kita matikan di sini. Berada di akhir ayat. Jadi begitu tuan-tuan. Secara ringkas, kalau kita nak go through detail mungkin panjang lah sesi kita ni. Tapi secara ringkas, dua surah yang kita lihat pada hari ini, iaitu surah yang pertama, surah At-Tin, dan surah yang kedua, surah Al-Alaq. Jadi tuan-tuan, mohon ambil perhatian terhadap apa yang kita dah bincangkan sebentar tadi, dari sudut bacaannya, dari sudut amalan di sebalik surah ini, apa yang kita perlu buat apabila kita baca surah ini, sunnah Nabi SAW yang mana kita dah pun sebut pada minggu lepas, apabila kita memilih surah untuk dibaca dalam solat, maka sunnahnya dibacakan surah yang sedikit panjang terlebih dahulu dalam rakaat yang pertama, kemudian surah yang sedikit pendek pada rakaat yang kedua. Itu antara sunnahnya juga cara kita memilih surah. Tetapi yang paling penting mestilah mengikut maratib, susunan surah dalam Al-Quran. Ini kita kena jagalah. Jangan kita baca surah Al-Alaq dulu, mentang-mentang surah Al-Alaq panjang, surah At-Tin pendek, baca surah Al-Alaq dulu. Itu menyalahi sunnah Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, kita cuba baca sekali lagi kedua-dua surah ini dengan kita menjaga setiap tempat yang kita menjaga setiap tempat yang kita dah pun betulkan sebentar tadi. Baik. Baik, kita cuba baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Sadaqallahul Azim. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita telah pun selesai kita memperbetulkan tahsin bacaan dua surah, iaitu surah At-Tin dan juga surah Al-Alaq. Jadi bagi tuan-tuan yang mungkin terlepas untuk bersama kita dalam siri live ini, InsyaAllah tuan-tuan boleh tonton semula live ini yang akan kita post di Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Shah. Sekali lagi saya mengajak tuan-tuan untuk kita bersama-sama follow, like page Facebook Masjid Al-Muktafi Billah Shah untuk kita terus mengikuti pengisian-pengisian yang bermanfaat di sana. Ataupun tuan-tuan boleh juga untuk menonton semula siaran ini di YouTube channel kita akan uploadkan di sana. InsyaAllah mungkin yang terlepas ataupun yang tak sempat, mungkin kita laju sangat, boleh ulang semula siaran ini. Tidak perlu bayaran apa-apa tuan-tuan, cuma cukup sekadar doa kepada kami untuk kita teruskan usaha dakwah ini. Dan suka untuk saya mengingatkan tuan-tuan, bagi yang berhasrat untuk menyumbang ke tabung masjid, kita ada pin akaun tabung sumbangan tabung pengurusan dan pentadbiran masjid di komen yang tuan-tuan boleh lihat, komen kita pin insya-Allah. Dan tidak lupa juga untuk akhir ini saya ingin memberikan penghargaan kepada sukarelawan masjid kita yang banyak membantu dalam mengadakan sesi live tahsin Al-Quran ini, iaitu saudara Ihsan Samsudin daripada designis.co yang menyediakan montaj, yang menyediakan bantuan teknikal untuk kami, dan juga kepada Dr. Tengku Khairi di atas idea asal untuk kita mengadakan program yang sebegini. Tuan-tuan doakan kami, mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa tuan-tuan, bagi yang berminat, kita juga masjid juga membuka peluang pada mana-mana belia ataupun sesiapa sahaja yang berminat untuk menjadi sukarelawan masjid. Sukarelawan masjid yang nak berkhidmat dengan masjid boleh mendaftarkan diri, boleh PM di Facebook page masjid. InsyaAllah admin kita akan respon. Boleh berikan nama, IC, nombor telefon, alamat dan juga pekerjaan. InsyaAllah kita akan hubungi dari semasa ke semasa. Dan sukarelawan masjid ni banyak membantulah sebenarnya kami dalam usaha untuk mengadakan program-program dan siri-siri pengajian yang semakin banyak alhamdulillah. Dan ini semua adalah hasil bantuan daripada sukarelawan masjid, yang kalau kita nak sebut terlalu ramailah di sini. Penghargaan kepada mereka dan juga tuan-tuan sendiri yang menyokong program-program di Masjid Al-Muktafi Billah Shah ini. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk bertemu di lain masa. Jangan lupa ikuti siaran Tadabbur esok, iaitu Tadabbur Surah Yusuf yang akan kita adakan live bersempena dengan majlis khatam Al-Quran, insya-Allah. Saya kira cukup sekadar itu dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.